saya kata tempoh hari, kalau kita naik kapal terbang, kita nak naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu mati sebab sakit jantung, kita akan cari siapa di dalam ini yang boleh memandu kapal terbang. Tiba-tiba seorang wanita kata, saya boleh memandu kapal terbang sebab saya ada lesen pilot. Kita akan suruh dia. Tak kisahlah dia what's between dialek kan, lelaki atau perempuan, dia memandu. Isunya adalah bila kita kata, oh tak boleh sebab pilot tadi tu dah lelaki, pilot tu dah wanita, kita tak boleh wanita, kita kena lelaki juga. Tak boleh. Kita kena tengok kompetensi dia, kebolehan dan kemampuan dia. Kita pergi kepada baru-baru ini saya terbaca, okey, habis ni kat sini saya terbaca satu artikel tau, bahawa terdapat jurang di antara gaji lelaki dan wanita di Malaysia. Now, dia bermula, benda ni dah tersebar luas di negara barat seperti Amerika, Britain, even New Zealand, Australia, dan negara-negara barat ni sekarang ini dia duk perdebatan tentang isu perbezaan gaji. Now, bila dikaji balik, sebenarnya tidak ada sebenarnya perbezaan gaji. Pada zaman sekarang ini tidak ada. Zaman dahulu memang betul, memang ada. Tahun 60-an diskriminasi terhadap wanita ni ada. So gerakan feminisme, gerakan feminis itu telah berjaya untuk nak menyamaratakan apa yang disamakan dan ratakan di kalangan lelaki dan wanita yang sepatutnya mengikut peluang dan juga opportunity masing-masing. Nah, baru-baru ini menariknya DOSAM ada mengeluarkan, Department of Statistic mengeluarkan satu berita. Now, jurang jantina, wanita dibayar gaji 1/3 lebih rendah. Walaupun mempunyai enrolment lebih tinggi dalam pendidikan tinggi, gaji yang diterima wanita adalah kira-kira 1/3 lebih rendah berbanding lelaki. Menurut Jabatan Perangkaan, kira-kira separuh daripada semua wanita negara ini mempunyai pendidikan tinggi, manakala hanya 1/3 daripada lelaki yang mendapat pendidikan sempurna. Seumpama itu, pada masa yang sama, kata agensi di bawah Kementerian itu, 100 gaji ukur di antara skor 0 hingga 1 dengan 1 adalah pariti sempurna antara lelaki dan wanita. Secara keseluruhannya, indeks jurang jantina berada pada tahap 0.694, turun 2 tahun berturut-turut berbanding 0.77 dan 0.71 pada 2024. Skor indeks jurang Johor adalah terendah iaitu 0.67, diikuti Negeri Sembilan 0.67 dan Pahang 0.679. Markah Johor diheret ke bawah oleh ukuran dalam penyertaan ekonomi dan peluang dengan markahnya hanya 0.545. Wilayah yang mencatatkan skor tertinggi dari segi pariti jantina ialah Putrajaya 0.792. Now, apa yang statistik ini tak dedahkan adalah apakah jenis pekerjaan yang kedua-dua jantina ini yang kedua-dua jantina ini ceburi. Yang inilah menyebabkan ada kekurangan daripada perkara ini. Saya bukan kata statistik ini tak benar. Statistik ini adalah benar. Memang benar kalau dikira berdasarkan gaji semata-mata, berdasarkan wanita jantina dan juga gajinya. Daripada jumlah itu kita akan dapati jumlah gaji yang diterima oleh wanita berkurangan berbanding dengan jumlah gaji yang diterima oleh lelaki. Persoalannya kenapa? Now, kenapa itu? Kalau kita kaji lebih dalam, kita kena tengok pertama, apakah jenis pekerjaan yang disertai oleh kedua-dua jantina ini. Secara umumnya tuan-tuan, kalau kita tengok, lelaki dia akan suka bekerja, dia akan memilih pekerjaan yang banyak melibatkan perkara. Sebab contohnya engineering, kalau kita tengok kelas-kelas engineering, majoriti lelaki. So kelas-kelas engineering, STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, keempat-empat perkara ini atau bidang ini kebanyakannya disertai oleh lelaki, kebanyakan. Walaupun kita ada engineer wanita, tetapi majoritinya adalah lelaki. Kenapa STEM ini saya sebut dalam perkara sebegini? Kerana STEM memberikan gaji yang lebih besar berbanding dengan contohnya yang disukai oleh wanita. Wanita lebih cenderung, bukan saya kata semua, lebih cenderung kepada pekerjaan yang melibatkan hubungan atau melibatkan manusia. Contohnya sebagai sekretari, sebagai jururawat, sebagai HR, sebagai kerani umpamanya, sebagai pekerjaan cikgu atau pensyarah. Jadi mereka lebih cenderung ke arah itu berbanding ke arah yang mana memberikan pulangan lebih besar, iaitu STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Now, adakah bermakna perempuan tak ada gaji? Tak. Tetapi kalau kita tengok distribution chart kita sendiri, kita akan nampak
at the extreme kita akan nampak memang tak nampak perbezaan. Tetapi kalau kita tengok dari segi majority dia, memang lelaki akan lebih banyak memilih pekerjaan yang 3D, dirty, dangerous and difficult. 3D ni kebanyakannya membawa kepada pulangan yang lebih tinggi daripada segi gaji. Itu je sebenarnya. Now, kalau kita nak kata, oh disebabkan itu kita kena sama ratakan, jadi bermakna tidak adalah pada mereka yang nak bekerja yang lebih berat atau lebih susah ni, lebih sukar, lebih lebih berbahaya. Sebab itu kalau kita tengok contohnya kan, kalau tuan-tuan kerja apa orang kata underwater welding, majoriti lelaki. Walaupun saya pernah jumpa wanita yang underwater welder, ada, tetapi majoriti lelaki. Kerja yang melibatkan contohnya kena apa orang kata, yang melibatkan bahaya lah, benda bahaya dan sebagainya, majoritinya lelaki kan. Jadi daripada situ, kerana kerjanya berbahaya, dirty and dangerous and difficult, maka dari situ juga gajinya adalah lebih tinggi berbanding dengan wanita. Dia tidak, sebenarnya di negara kita ini tidak ada diskriminasi kalau kedua-duanya mempunyai bidang kerja yang sama. Tak ada. Dua-duanya mempunyai bidang kerja yang sama, bidang tugas yang sama, gaji dia sama di Malaysia atau mana-mana negara di dunia. Dan ini telah dibuktikan bahawa ini adalah satu fallacy, bahawa jurang itu berlaku adalah satu fallacy. Itu merupakan agenda the left, agenda haluan kiri mengatakan terdapat jurang. Dan ini contoh saya nak bawakan. Cuti setara ibu bapa rapat jurang gaji jantina pegawai PBB. Memperkenalkan cuti pelepasan yang sama rata antara ibu dan bapa boleh membantu mengurangkan jurang gaji jantina di Malaysia, saran seorang PBB. Bercakap pada forum dalam talian, Timbalan Perwakilan Tabung Penduduk Tengku Aira Tengku Razif berkata, Undang-Undang Negara pada Malaysia memperuntukkan cuti bersalin kepada wanita 98 hari. Dulu 60 hari je. Manakala lelaki hanya 7 hari. Memetik model cuti ibu bapa yang digunakan di Eropah, dia berkata negara di sana menguatkuasakan peruntukan cuti setara antara bapa dan ibu, dan ia terbukti memberi manfaat kepada wanita dan anak-anak mereka. Sekiranya ada peruntukan wajib, maka kedua-dua bapa, ibu dan bapa perlu mengambil cuti. Ini terbukti manfaat, contoh di negara Eropah. Bapa dan anak mempunyai hubungan lebih baik, jadi sebagai sebuah keluarga, kesejahteraan anak bertambah baik. Ia juga memberi manfaat kepada wanita dari segi mengurangkan jurang gaji jantina mereka. Dengan pembuktian ia telah berjaya setakat ini di negara Eropah. No. Aira salah seorang panel bertajuk Forum Wanita dan Gadis Malaysia, The Review, yang disiarkan di Facebook tempoh hari. Now, dia macam ni. Even di Eropah pun dia masih lagi membangkitkan soal tentang disparity atau perbezaan gaji. Ada persoalan itu yang dibawakan. Now, bila persoalan tersebut dibawakan, bila orang kaji secara mendalam, macam saya kata tadi, sebenarnya perbezaan gaji itu kalau mereka melakukan kerja yang sama, tak ada beza pun gaji. Tetapi bila dilihat kepada lebih spesifik dan kepada jenis kerja, maka kita akan dapati bahawa lelaki lebih banyak gajinya kerana mereka lebih cenderung kepada 3D, difficult, dangerous and juga dirty, difficult and dangerous, dan juga mereka lebih selesa dan mahu bekerja long hours berbanding dengan wanita. Itu antara faktor yang menyebabkan. Dia banyak faktor. Dia banyak faktor menyebabkan banyak kenapa perbezaan gaji itu berlaku. Tetapi yang paling utama sebenarnya tidak ada diskriminasi jantina secara keseluruhannya di dalam negara kita. Tidak ada. Kan tidak ada. Kalau ada sekalipun, maka itu adalah menyalahi undang-undang. So, untuk mengatakan bahawa ada jurang, saya setuju. Bukan saya tak setuju dengan statistik tersebut. Tetapi jurangnya kerana dia wanita berbanding dengan lelaki, itu saya tak setuju. Satu lagi, bila disebut tadi, dia kata kita kena ada kuota wanita di dalam parlimen. Itu pun saya tak setuju. Terbukti bahawa benda ini diimplement di Kanada gagal, diimplement di New Zealand juga gagal. Kedua-dua negara ini telah membuktikan bahawa menyamaratakan jantina di dalam sebuah parlimen atau sebuah puncak kuasa tidak akan menyelesaikan atau memberi advantage kepada mana-mana negara, malah memberi lebih mudarat. So Is, ada kau mengatakan bahawa wanita itu tidak layak ataupun tidak wajar menjadi pemerintah? Tak, aku tak kata macam tu. Aku kata masalahnya adalah apabila kita meletakkan kuota. Erti kata, katalah ada seorang lelaki yang kompeten, yang hebat, yang boleh buat kerja dengan seorang wanita yang kurang kompeten berbanding lelaki ini. Tetapi kerana kuota, wanita itu dia pilih berbanding dengan lelaki. Jadi kita memilih kuota lebih daripada kita memilih kompetensi. Jadi sepatutnya dalam kerja kita kena memilih kompetensi. Macam saya kata tempoh hari, kalau kita naik kapal terbang, kita nak naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu mati sebab sakit jantung, kita akan cari siapa di dalam ini yang boleh memandu kapal terbang. Tiba-tiba seorang wanita kata, saya boleh memandu kapal terbang sebab saya ada lesen pilot. Kita akan suruh dia. Tak kisahlah dia what's between dialek kan, lelaki atau perempuan,
dia memandu. Isunya adalah bila kita kata oh tak boleh sebab pilot tadi tu dah lelaki, pilot tu dah wanita, kita tak boleh wanita, kita kena lelaki juga. Tak boleh. Kita kena tengok kompetensi dia, kebolehan dan kemampuan dia untuk nak menjalankan satu-satu kerja. So daripada situ nanti baru kita boleh buat ataupun melaksanakan tugas itu dengan baik. Now, even Canada baru-baru ini mengakui mereka gagal dalam pentadbiran. Even New Zealand mengakui mereka gagal apabila meletakkan kesamarataan 50-50 lelaki dan wanita di dalam kabinet tanpa melihat kompetensi. Kita nak kata, adakah bermakna kau tak setuju wanita duduk dalam kabinet? Tidak. Saya kata kalau wanita itu kompeten, 100% wanita di dalam kabinet pun saya setuju. Perdana Menteri wanita pun saya setuju. Yang tak setuju PAS je. PAS kata tak boleh perempuan jadi pemimpin. Saya kata even nak jadi Perdana Menteri, wanita pun boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada isu. Tetapi isunya adalah kompetensi. Malah Kak Wan Azizah, hampir-hampir beliau menjadi wanita pertama Perdana Menteri. Pada zaman Pakatan Harapan lah, kita meletakkan wanita pertama menjadi ketua hakim negara, Tunku Maimun. Tuan-tuan ingat tak? Itu pertama dalam sejarah tau. Kita letakkan wanita kerana apa? Beliau kompeten. Kita tak melihat dia lelaki ke dia wanita, dia kompeten, dia boleh menjadi ketua hakim negara. Tetapi PAS tak boleh. PAS tak bagi. Point saya dekat sini, on the extreme right yang mengatakan perempuan tak boleh langsung, and on the extreme left yang mengatakan bahawa sekarang ini kita kena bagi wanita kuota walaupun mereka tak kompeten. Dua-dua ni saya tak setuju. Saya katakan kita kena on the center, kita kata on the center, kita kena wasatiyah, dan kita kena benarkan wanita itu mengikut kemampuan mereka. Kalau mereka lebih layak daripada kita, maka lebih layak daripada kita. Saya contoh yang saya tuan-tuan, saya ada basis, saya main bass saya lah, gitar saya ni kan, saya ada basis saya ni perempuan, umur dia 22 tahun, 23 tahun. Dia perempuan, tapi dia music wise dia memang terror. Saya tak kisah ambil dia jadi basis saya. Sebab apa? Sebab dia berkemampuan. Yang ni yang kita nak sebenarnya. Ini yang kita nak. Masalahnya ramai orang gagal melihat perkara ini. Baik.